saudara, dikala UMNO sedang rancak mengadakan perjumpaan-perjumpaan di peringkat bahagian, ada di antara kita yang cuba mensabotaj usaha untuk kita mendapatkan tanda tangan, untuk mendapatkan tanda tangan supaya kita boleh menghantar satu warkah rayuan, bukan petition, bukan tanda tangan petition, bukan tanda tangan untuk menghantar memorandum, tetapi hanya untuk menghantar warkah merayu kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Alasan dia ialah apa guna kita buat tanda tangan ni, kerana kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi hanya menggunakan tanda tangan ini untuk mengelakkan daripada dimarahi oleh akar umbi UMNO. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, banyak benda yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Presiden, yang dilakukan oleh Datuk Seri Azalina Osman, yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan UMNO yang kita tak dapat nak beritahu A to Z kepada umum, termasuklah kepada ahli-ahli parti. Ada kalanya Presiden sendiri telah memanggil semua ahli majlis kerja tertinggi untuk menceritakan daripada A to Z apa yang berlaku. Kemudian perkara yang sama dilakukan kepada ketua-ketua UMNO bahagian. Sudah pastilah apa yang diberitahu kepada ahli majlis kerja tertinggi tak sama, tak penuh, maknanya yang diberi kepada ketua bahagian tak penuh, kerana nak menjaga kerahsiaan, takut bocor dan sebagainya. Begitu juga bila kita bagi talimat di peringkat akar umbi juga, ada benda yang betul-betul rahsia kita tak boleh nak beritahu. Tetapi percayalah tuan-tuan, bahawa tidak pernah sedetik pun Presiden UMNO baik, pimpinan-pimpinan UMNO baik, Menteri Undang-Undang baik, mereka tidak pernah berehat daripada berusaha untuk memastikan bahawa Datuk Seri Najib akan mendapat pembelaan dan akhirnya dapat kembali ke pangkuan keluarga setidak-tidaknya. Itu je yang saya boleh cakap. Tuan-tuan, dia ada beberapa sebab. Pertama sekali, sudah pastilah kita tak nak melihat Datuk Seri Najib terus berada dalam penjara, kerana kita yakin macam Datuk Seri Zahid sendiri cakap, sebagai seorang timbalan Perdana Menteri, beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Najib daripada awal lagi tidak mendapat proses keadilan ketika dia dibicarakan. Untuk seorang timbalan Perdana Menteri keluar kenyataan macam ni, tuan-tuan, bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan. Dan dia ada implikasi yang sangat besar. Itu pun kalau orang tak boleh berfikir, masih lagi percaya dengan juak-juak, baik yang dalam UMNO yang pro kepada Perikatan Nasional, ataupun musang berbulu ayam yang telah pun kita pecat, kita gantung, ataupun yang percaya dengan puak-puak Perikatan Nasional yang menyumbat Datuk Seri Najib ke dalam penjara. Kalau anda lebih percaya dia orang ni, saya tak boleh nak kata apa. Ini hak anda, kan? Ini memang hak anda dan tak ada siapa boleh salahkan kalau anda nak terus bebal. Anda nak terus percaya dengan orang yang menyumbatkan Datuk Seri Najib ke dalam penjara. Tidak ada orang boleh halang. Keduanya, saudara, saya nak beritahu, kita ni, baik UMNO, begitu juga dengan Kerajaan Perpaduan ini, kita perlukan Datuk Seri Najib untuk membantu kita dalam pilihan raya yang akan datang. Ini tuan-tuan kena faham, kerana hari ini kita kena terima hakikat. Kalau misalnya kita tak dapat sokongan bantuan daripada Datuk Seri Najib, pilihan raya yang akan datang, saya nak beritahu dengan saudara, peluang untuk kita dapat balik sokongan orang Melayu yang hari ini banyak termakan dengan fitnah, termakan dengan tomahan, untuk kita dapat balik mereka menyokong Kerajaan Perpaduan ni amat sukar tanpa bantuan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita tengok bagaimana di Melaka, di Johor kita cemerlang bila mana Datuk Seri Najib membantu kita.
Dan ini diketahui oleh pimpinan UMNO, Datuk Zahid. Begitu juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau ada yang percaya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas Datuk Seri Anwar, ke atas Datuk Seri Zahid, kita tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Ini hak tuan-tuan. Tetapi insya-Allah saya yakin bila Datuk Seri Najib nanti, sekurang-kurangnya kalau dia dapat kembali bersama keluarga, kali pertama mohon tuan-tuan, kali pertama mohon tu pun kalau misalnya kita fikir dengan logik akal, kita lihat bagaimana Datuk Harun dah lama duduk dalam penjara baru dapat pengampunan. Datuk Mazlan yang membunuh musuh politik dia juga beberapa tahun dah duduk dalam penjara baru dia mohon pengampunan yang pertama. Kemudian tahun 86 tak silap saya, 86 pengampunan pertama dia cuma dapat diringankan sama macam Datuk Najib, daripada hukuman bunuh pindah pergi ke hukuman penjara seumur hidup. 5 tahun lepas tu, tahun 1991 barulah dia dapat pengampunan penuh. Tapi kita lihat bagaimana Datuk Seri Najib walaupun baru setahun lebih sudah pun berpeluang untuk mendapat didengari, untuk dipertimbangkan pengampunan diraja beliau. Nama beliau pada 8 Disember tu tuan-tuan memang tak ada. Memang tidak ada untuk mendapat proses pendengaran pengampunan diraja. Memang tidak ada. Tetapi dengan usaha yang bersungguh daripada Menteri Undang-Undang, daripada Presiden UMNO, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengusahakan untuk beliau dimasukkan sebagai salah seorang daripada tahanan yang didengar proses lembaga penasihat dia. Okey. Dan walaupun kita mengharapkan beliau mendapat pengampunan penuh, tetapi beliau dapat separuh saja, iaitu daripada 12 tahun ke hanya 6 tahun, daripada 210 juta denda kepada hanya 50 juta denda. Namun usaha kita tidak terhenti di situ. Kita masih lagi mengusahakan supaya Datuk Seri Najib memperolehi peluang untuk didengari sekali lagi, dan kalau boleh dalam masa terdekat. Ini usaha-usaha yang sedang dijalankan. Tak boleh kita nak cerita semua, tetapi percayalah, kita nak kalau boleh setidak-tidaknya sekurang-kurangnya Datuk Seri Najib ni dapat kembali ke pangkuan keluarga lah, dalam bentuk tahanan rumah ke apa ke. Ini sedang diusahakan dalam masa terdekat ni tuan-tuan. Okey. Jadi itu yang saya nak cakap pada saudara. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan pimpinan UMNO, Parti Keramat yang Datuk Seri Najib serve, bukan baru tuan-tuan, daripada umur dia 23 tahun dia telah menjadi ahli parlimen menggantikan Allahyarham Tun Razak. 45 tahun lebih kurang saudara, dia 45-46 tahun dia menjadi wakil rakyat, sehingga dia menjadi Perdana Menteri 9 tahun. Kalau nak ikutkan, beliau memohon pengampunan ni bukan macam orang lain. Orang lain, penjenayah lain minta pengampunan ni kerana dia mengaku bersalah. Tapi Datuk Seri Najib memohon pengampunan kerana dia merasakan dia tidak diberikan proses keadilan. Itu kita kena fahamlah, berbeza dengan tahanan-tahanan yang lain. Dan atas dasar itulah saya yakin sudah pastilah nanti ke bawah duli tuanku yang baru juga, bila beliau mempertimbangkan pengampunan diraja kedua buat Datuk Seri Najib ini, saya pasti baginda juga akan memberikan pertimbangan yang
seadil-adilnya. Kita tidak boleh harap bahawa pengampunan penuh tu pasti akan dapat, tetapi kita berdoalah semoga itulah harapan kita, yang terbaik. Kalau tak dapat pengampunan penuh, dapat pengampunan, dia boleh terus keluar pun alhamdulillah. Setidak-tidaknya dapat tahanan rumah pun, itu pun dah kita rasa lega, kerana kita tahu bahawa jasa beliau kan jauh lebih banyak, tuan-tuan, kalau nak banding dengan Taksin. Taksin jadi Perdana Menteri 6 tahun je. Daripada 8 tahun dia dapat pengampunan, tinggal setahun. Daripada setahun dia masuk penjara sekejap, dah dapat parol, sekarang dah dibebaskan, tuan-tuan. Kita harap alasan yang diberikan untuk Taksin ialah kerana beliau adalah Perdana Menteri. Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri bukan 6 tahun, tuan-tuan, 9 tahun. Dan banyak juga benda-benda baik yang dibuat. Kita harap semoga lembaga pengampunan yang baru nanti akan ada ahli lembaga pengampunan yang baru. Semoga mereka dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya, InsyaAllah.